tu berbentuk datang daripada inilah, melalui pemerhatian. Kita Allah dah minta kita untuk perhatikan alam, kita extract all these rumus-rumus formula daripada alam, fikirkan, tak kira lah sambil duduk ke sambil baring ke, and then manfaatkan all those apa yang kita nampak, and then kita boleh convert into teknologi. Okay, so itu tugas kita sebagai ulul albab lah. Alright, so yang ni ada yang ni saya share video ni, nanti you all balik you all boleh cari sendiri. Tajuk dia Mysteries of Mecca, Golden Ratio 1.618. Ni ditunjukkan macam mana adalah yang buat research, and then dia dapati kedudukan Mekah tu daripada Kutub Utara dengan daripada Kutub Selatan, kedudukannya mengikut jumlah ataupun this Golden Ratio 1.618. Okay, so satu lagi yang saya nak tunjuk. Benda ni berlaku last year, taufan Haji Bis, ingat tak? Kalau tak last year, pray for Japan, October, exactly about 1 year ago, taufan Haji Bis. Tak follow up tu. Maybe ada yang tak aware kan. Tak So aware taufan Haji Bis ni dalam history yang ni masa tu dianggarkan memang taufan yang berskala besar lah berbanding dengan the last was 1956 macam tu. So 2019 taufan ni dianggarkan skala dia amat besar, boleh memusnahkan Tokyo lah pada masa tu, Tokyo dan bandar-bandar yang menghampiri. So ini taufan Haji Bis ni. Okay, tapi saya tak on video dia dah slow dah ni. So kalau you all tengok ni, bentuk dia ni, bentuk apa ni? Bentuk spiral tadi kan? So taufan ni pun berbentuk spiral. So saya tunjuk gambar yang lebih besar lagi. Masa dia bergerak ni, tengok dia berbentuk spiral. In fact kita punya cakrawala, siapa yang suka astronomi tu kalau tengok memang semuanya berbentuk spiral. Taufan-taufan ni semua berbentuk spiral. So ni yang Allah cipta ni memang kita kena renung, kita kena study and then take out apa yang kita boleh dapat lah. So that is the science, and then kita boleh convert into technology. So ni adalah taufan Haji Bis. Start lagi nampaknya. Okay, tak apa, sementara dia nak go to the next one. Alright, so tadi kita dah tengok ini, saya rasa last kali apa yang saya nak sebut berkaitan dengan matematik dan alam. Okay. So lepas ni saya nak masuk berkaitan dengan pergerakan manusia. Aduh, saya nak buat ada aktiviti sikit supaya you all tak ngantuk petang-petang ni kan. So kita akan bincangkan, pelajar master saya ada melakukan kajian berkaitan solat. So kenapa kita nak kaji pergerakan dalam solat? Kita just nak tunjukkan the beautiful things yang Allah dah suruh kita buat, tapi kita tak nampak. Okay. So dari segi sains, so kami mengkaji sebelum lagi. Tak apalah. Daripada segi sains kita nak kaji what is the hidden hidden information yang Allah kata bagus untuk kita, tapi kita tak buat. Okay. So dari segi sains kita saya nak tunjukkan lah, kita nak kaji lah. Okay, so kita tengok pergerakan manusia. So macam mana kita nak kaji pergerakan manusia ni? Kalau di segi biomechanicsnya, bidang saya, kita menggunakan motion capture system. So motion capture system ni of course ada software, ada kamera, so kita boleh capture pergerakan manusia, and then kita kajilah apa yang macam mana pergerakan tu berlaku, ni kita boleh describe. So itu pergerakan, dan nak tengok macam mana objek tu bergerak, otot yang melakukan pergerakan tersebut, dan kita juga boleh mengkaji pergerakan otot tu lah. So bila kita kami berminat nak kaji dalam pelakon solat, especially kenapa masa kita berdiri tegak tu kan, masa kita qiyam, so macam mana nak melakukan pelakuan qiyam tu dengan betul. Okay? Sebab especially kalau hari-hari biasa tu mungkin kita boleh
sekejap je lah kan, tak lama. Tapi kalau bulan Ramadan, so solat tarawih kan lama kan. So nanti you akan tengok ramai orang yang hayang-hayang, dah tak boleh berdiri tegak. Tapi if you know the trick, where you know the center of gravity of the body, then kita boleh berdiri tegak tanpa hayang-hayang lah. So menggunakan scientific research, kajian biomekanik, so kita boleh kaji what is the significance of all the movement, macam mana kita nak buat dengan yang lebih baik lah. Okay. So yang ini kalau menggunakan software, tadi tu the camera, so camera to capture, so dia fit into the software. So software ni dia akan, kalau ada kita berdiri tegak dekat sini, so software tu akan, of course ada proses dia, nama dia digitization. Selepas digitize kita akan dapat orang lidi kita panggil stick figure. Kalau kita dulu selalu lukis orang lidi kan, so kita dapat yang itulah. So daripada situ kita boleh lihat dia punya pergerakan, dan banyak sekarang ni motion capture ni di adapt dekat dalam movies ya. Right. So yang inilah bentuk manusia bergerak yang tadi saya sebut sebagai orang lidi tadi itulah. Okay, so now ni saya nak buat exercise sikit. Cuba you all just nyatakan kedudukan pusat graviti manusia. Kat mana you all rasa pusat graviti manusia? So you all boleh gunakan ni, you all boleh respon, masuk dekat polev.com /Azmin Rambeli 853. Okay, ataupun nak teks, you all boleh gunakan Azmin Rambeli 853 and then teks kepada 22333. Tapi saya suggest you all masuk je lah ini, free je, tak perlu login, tak perlu apa. So you all masuk je, terus you all boleh jawab soalan lah. Just nyatakan je, you all rasa kat mana kedudukan pusat graviti manusia? Dekat tangan ke, dekat kepala ke, dekat kaki ke? Just write down. Kaki, tulis kaki. Kalau tangan, tulis tangan. Just write down. So saya nak tengok dalam ramai-ramai ni apa jawapan you all. You all tahu tak kat mana pusat graviti? Ataupun what does it mean by pusat graviti? Okay, ada yang dah jawab pusat graviti dekat punggung, dekat pusat ni pusat manusia. Ada beberapa orang dah cakap dekat pusat, ada yang cakap dekat perut, okay. Ada yang cakap dekat mana perut manusia okay, kat perut manusia. Beberapa orang yang cakap pusat. So lagi-lagi? Ini kita panggil word cloud berdasarkan kalau dulu you all pernah dengar berkaitan dengan data gedang kan, data raya kan, so this is how dia orang buat lah. Okay, ada yang cakap kat kepala, okay, pusat graviti kat kepala, right. Ada yang lagi cakap dekat pusat, ada saya rasa dalam 2 orang kot cakap dekat kepala ni, lebih ramai cakap dekat pusat. Bahagian tengah tu saya rasa tengah badan lah rasanya tu. Ada yang cakap dekat abdomen. Alright, so pusat dah jadi lagi besar, kepala pun dah bertambah. Oblongata, okay. Alright. Dekat pusat, tambah muka senyum. Kat mana? Medula. Oh, saya rasa ni oblongata medula kot yang right. Okay, lagi pusat masih ramai yang menyatakan dekat pusat. Pusat ni saya rasa kat pusat manusia lah tu katnya. Okay, bertambah pusat, bertambah lagi. Kepala pun ada. Alright, so kalau this foot is running low. Dia against one, okay. Alright, so macam dia dah nak terhad. Okay, tak apalah. Saya boleh nampak daripada sini, kita boleh nampak ramai yang cakap pusat lah. Okay, then dah boleh stop. So, pusat badan. Almost correct. So, in the first place, sebelum you all nak tahu, you all nak jawab soalan kan, sepatutnya you all kena tahulah kan, what does it mean by pusat graviti? So, apa maksud pusat graviti? Apa dia pusat graviti tu?
pusat keseimbangan Okay, great. manusia. The keyword is keseimbangan lah, yang menyeimbangkan the whole badan kita ni being constructed by limbs. Saya boleh cakap banyak limb kan, dengan atas, dengan bawah, kaki, peha, lutut, bahagian kepala, bahagian abdomen, thorax. So semua tu kalau kita gabungkan dia tu, dia akan dapat satu titik kestabilan bagi the whole tubuh badan kita. Itu kita gelar sebagai pusat graviti. Okay. So in other words, dia macam ada kat tengah-tengah lah, tapi that's not really correct. Tak semestinya dekat tengah-tengah lah, tapi itu adalah pusat graviti. Okay, so bukan dekat pusat, tapi dia close to dekat pusat, atas sikit daripada pusat lah. Okay, so itu kedudukan pusat graviti. Alright, so yang ni kita menggunakan kaedah bersegmen, projek pelajar final year student. So secara matematiknya ada banyak, saya suruh dia orang investigate kat mana pusat graviti ni. So dia orang buat banyak posture. Daripada posture tu, so dia boleh trace, and then ada menggunakan matematik, so dia orang boleh calculate movement paksi X dan paksi Y, so dia boleh dapat pusat graviti lah. So itu pusat graviti. So hampirlah boleh lah cakap kalau kata dekat pusat badan, pusat manusia tu kan, tapi not exactly kat situ lah, tapi lebih kurang dekat situ. So kalau kita kiam, masa kita kiam tu, bila kita letak tangan kita di atas pusat graviti, you can test bila awak berdiri tegak, letak dekat perut. So bila berdiri lama, akan ada macam tonghyang, tegak tonghyang ke depan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So kalau naik tangan kat dada pun sama juga. Tapi kalau you adjust sampai dekat tadi Ramai jawab dekat atas pusat, kalau tangan masa kita kiam tu letak dekat situ, so you akan dapati position tu adalah position yang stabil. So itulah pusat graviti. So dengan dengan mengetahui kat mana kedudukan pusat graviti badan kita, so kita akan jadi lebih stabil lah. Sebab tu kalau you all tengok atlet dia kena belajar sains, dia kena belajar sukan supaya dia boleh melakukan postur badan dia ke, kalau nak melompat tinggi ke, dia tahu kat mana dia boleh apply lah, boleh apply sains tadi kan, dia boleh menggunakan knowledge yang dia tahu untuk perform better. Okay, alright, so bila kita berdiri tegak, so kedudukan pusat graviti kita ni, saya nak you all jawab A ke B ke C. Okay? Bila manusia berdiri tegak, kedudukan pusat graviti ni lebih tinggi berbanding lelaki, lebih tinggi berbanding perempuan ke? Pusat graviti perempuan lebih tinggi berbanding lelaki ke? Ataupun pusat graviti lelaki dengan perempuan sama? Sama, Doktor. Sama. Cuba jawab. Sama. Tak apalah, cuba jawab. Ramai so far yang jawab sama. Okay, ada yang jawab lagi tak? Okay, sama tu dah drop. Ada yang cakap A dengan B. Okay, perempuan lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Bila kita cakap kedudukan pusat graviti ni, kita measure daripada ground Kita measure daripada ground, lepas tu sampai ke pusat graviti. Tadi kata let's say lah dia dekat pusat manusia kan. Kita measure daripada ground ke pusat manusia. So pusat graviti siapa yang lebih tinggi? Okay, ada yang jawab lagi tak tu? Lebih ramai yang jawab sama. Perempuan lebih tinggi daripada lelaki, come second. Lelaki lebih tinggi daripada perempuan, yang paling tak ramai jawab lah. Okay, so jawapan dia sebenarnya A Kedudukan pusat graviti lelaki sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan perempuan. So perempuan tu tak sama dengan lelaki. Lelaki dia quite slender, jadi pusat graviti dia adalah lebih tinggi. So pusat graviti perempuan dan lelaki tak sama. Sama juga, contohnya kereta F1 kan, dengan bas, yang mana lebih pusat graviti dia lebih tinggi? Bas.
Kereta F1 dengan bas yang pusat graviti dia lebih tinggi. Bas. Bas kan? Bas. Kereta F1 tu pusat graviti lebih rendah. Jadi in that sense yang mana lebih stabil? Bas ke kereta F1? Kereta F1. Kereta F1 kan selagi Kereta F1. rendah pusat graviti tu lagi stabil objek tersebut lah. Okay? So perempuan dengan lelaki, perempuan lagi stabil lah. Kedudukan pusat graviti perempuan lebih rendah berbanding dengan lelaki-lelaki lebih tinggi. Okay, so kena tahu that fact this is sepatutnya knowledge yang biasa je. Sekejap. Okay, alright. So now ni, saya ada saya rasa kita termiss tadi sebab okay, saya ni video short video, just short dalam one minute. Tahu tak cerita apa ni? No. Avengers. Avengers. Kan? Saya pun tengok Avengers juga sebab nak saya tengok Avengers sikit. Avengers. So kita nak saya nak play sikit Avengers ni. Saya nak suruh you all buat dekat tempat you all masing-masing. Saya nak play sikit, you all tengok video ni kejap. Tapi tak dengar kan? Again. Okey, apa yang Thanos cakap? Thanos kan? To bring balance. Perfect balance. So kalau hopefully you all salin nota lah kan. Kalau tak salin pun tak apa. If you have a pen ke pencil ke whatever, cuba buat macam Thanos buat, try to balance a pen yang you all pegang. So dekat mana pusat graviti ataupun titik keseimbangan bagi pen atau pensel yang you all pegang? Center. Di bahagian tengah. Yang kata dekat tengah-tengah center tu you all pegang pen ke, you all pegang pensel ke apa? Pen. Bergantung kepada berat, doktor. Ya, betul, bergantung pada berat. Tapi kalau pegang pen tu betul ke kat center? Tak, doktor. Dia sebelah belakang sikit. Sebelah kepala dia. Sebelah kepala kan. Kalau kita cuba centerkan pen, macam contohnya yang ni saya ada pen ni. So kalau kita tengok sebelah kepala dia ni dengan ada penutup ekstra, lepas tu ada besi dekat sini kan. So kalau kita, mungkin tak nampak apa yang saya buat ni. Okay. Kalau kita cuba centerkan dekat tengah-tengah ni, dia tak boleh stay Tapi kalau kita tolak dia ke arah kepala pen, so dia boleh stay. So itu sama juga, itu apa yang dia buat lah. Tapi it turns out objek yang Thanos pegang tu seragam sebab tu dia boleh dekat tengah-tengah. So kalau betul siapa yang jawab tadi tu yang bergantung pada objek. So kalau objek tu lebih berat di sebelah kiri, jadi center of gravity ataupun pusat gravity tu akan shift ke sebelah kiri untuk seimbangkan objek tersebut lah. Dia bukan kat tengah-tengah center of gravity akan berada kat tengah-tengah betul kalau objek tu seragam. Maksudnya berat dia homogeneous, berat dia daripada hujung kiri, hujung kanan tu berat dia seragam. Then dia punya center of gravity akan berada di tengah-tengah. Tapi kalau pen ke mechanical pencil ke, dia tak akan berada di tengah-tengah, dia akan ke kiri baru dia stabil. Okay. So yang tu introduction of center gravity tadi tu. Okay, so kita patah balik, kita patah balik, bukan kita patah balik, kita ke depan balik. Okay, right. So now ni, let's say now ni kita ada a different posture. So untuk posture yang pertama ni, you rasa center gravity dia kat mana?
Posisi yang pertama, gambar yang sebelah kiri, orang sebelah kiri ni, orang rasa center gravity dia ada kat mana? Pusat. Pusat doktor. Pusat atas. Okey, ataupun dekat Atas saya dah buat pendek line dia ni. Yalah, around dotted line ni lah. Okey, untuk gambar yang kedua ni, rasa pusat gravity dia kat mana? Dekat Pusat perut dia atas. makin tinggi sikit. Great, makin tinggi sikit. Kenapa? Sebab dia ketinggian bertambah. Sebab segmen bertambah, tangan tu dah dinaikkan ke atas, jadi segmen tangan tu, orang tu dah jadi lebih tinggi lah, in other words. Jadi dia punya center gravity, daripada center gravity dekat sini, now ni center gravity dia akan naik tinggi sikit lah. Okay, how about kalau dia dah nak, dia dalam that position, gambar ketiga. So orang rasa center gravity dia dekat mana? Tengah-tengah perut. Okay, lagi? Bawah mana? Kat kaki? Dekat lutut. Okay, lagi? Dekat garisan. Dekat garisan doktor. Bawah daripada badan dia situ. Garisan Dekat doktor. Bawah. pinggul dia. Ada dekat garisan, ada yang kata dekat bawah tu, saya berminat dengan kat bawah tu, kat bawah kat mana tu? Bawah perut dia lagi. Bawah perut dia. Actually, center gravity ni dia bergantung tadi banding dengan yang position pertama dengan position kedua tu. Center gravity tu boleh berubah bila posture kita berubah lah. Okay? So the same goes to position yang ketiga tu. Tapi in this case, center gravity dia tu berada di luar. Okay? Di luar daripada, tak semestinya center gravity tu sebab dia kedudukan maya. Tadi macam saya sebut, dia adalah, kita boleh sebut sebagai hasil tambah semua titik-titik tengah dekat setiap segmen badan. Macam tangan kita ni ada sini lebih besar, sini lebih berat dari sini kan. Jadi center gravity dia akan ke sini lah. Macam yang ni pun lengan bawah kita ni, bahagian ni adalah lebih besar dari sini. So center gravity won't be kat tengah-tengah, dia akan mengarah ke bahagian yang lebih berat. So kalau kita averagekan semua kedudukan center gravity tu, so kita akan dapat satu center gravity mewakili the whole tubuh badan kita. Dan center gravity ni di mana dia tak semestinya berada di kat pusat. Tadi kita dah nampak dia berubah. So in this case, dia akan berada di luar badan kita. Okay. So sama juga, ni saya nak masuk kepada bila kita dalam pelakar rokok sekejap lagi. So center gravity kita tak semestinya berada di dalam. Tapi apa yang kita boleh buat supaya dia stabil. Ini pun dia tak ada masalah, bukan menyebabkan dia tak stabil. Tapi bila kita rokok, kita buat apa? Tangan kita ni touch kita punya lutut kan. Jadi secara tak langsung center gravity tu akan masuk balik ke dalam lah. Okay. Alright, so ni tadi center gravity tadi ni, kalau kita dalam, saya relatekan dengan pergerakan solat. So kalau kita berdiri tegak dalam posisi qiyam tu, so masa kita berdiri tegak tu kita akan capai keseimbangan lah. Tu yang tadi dia tak akan ke depan ke belakang lah. Okay. Dan kalau kita dalam kedudukan qiyam, so maksudnya kita sedekapkan tangan dekat pusat gravity, so kita boleh berdiri dengan lebih lama lah. Okay. So bila kita rokok pula, so ini posisi rokok yang betul, yang mana kita kena make sure belakang kita dengan kaki kita tu align lebih kurang 90 darjah. Memang selalu orang cakap tak boleh dapat di 90 darjah. So apa kita boleh buat adalah kita boleh lentikkan bahu kita ni ke belakang masa kita rokok, dan kita akan dapati belakang kita ni dalam keadaan yang lurus lah. In other words, dulu kan kalau orang cakap ambil satu cawan, bubuh cawan tu dalam air, letak dekat belakang kita masa kita dalam posisi rokok ni. Kalau air dalam cawan tu tak tumpah, itu menunjukkan kita berada dalam posisi rokok yang betul lah. Okay, so selain daripada tu, tangan pegang kepala lutut dan cengkam kepala lutut. Masa kita rokok sambil mencengkam kepala lutut tu, kita akan rasa otot-otot kaki dekat bahagian belakang tu akan kita boleh rasa dia stretch. Okay? So ini adalah kedudukan rokok yang betul lah. So sekarang ni kita bila kita dah rokok yang betul ni, kita nak study jugalah kan apa kebaikannya rokok yang betul ni berbanding dengan rokok yang kurang betul.
Okay, so selalunya especially budak-budak lah, you all dah adults, insyaAllah semua solat, pelakon solat you all memang insyaAllah semua betul. Tapi kalau budak-budak biasa kan tengok, dia buat cepat je, bila dia rokok tu orang selalu panggil macam rokok ayam kan. Dia rokok dengan, sebelum dia rokok sekejap je lepas tu dia bangun balik. Jadi kita nak kaji apa bezanya rokok yang betul dengan rokok yang tak betul. Okay, so macam tadilah, kita menggunakan scientific research, kita menggunakan Pakatan Anti-Motion Capture System. Okay, so ada riwayat daripada Abu Qatadah, riwayat Ahmad daripada Abu Qatadah, dia kata Rasulullah bersabda, seburuk-buruk manusia ialah pencuri yang mencuri dalam solat. So semua orang heran, masa kita solat pun ada pencuri ke kan? So dia tanya Rasulullah, bagaimana mencuri dalam solat itu? So Rasulullah jawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. So daripada sini kami berminat nak kaji what does it mean by rukuk yang sempurna dan juga sujud yang sempurna tadi tu lah. Dan termasuk tadi qiyam pun nanti kita akan tengok dalam kajian otot kita tengok signal-signal otot. Okay, so yang ni yang menyebabkan kita nak mengkaji macam mana sempurnanya suatu perlakuan rokok itu. Alright, ada satu lagi, Al-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu rokok dan membaca dalam rokoknya 3 kali, subhanallah rabbil aziz, sebanyak 3 kali, dia dah sempurnakan rokok. Okay, so itulah sekurang-kurangnya perlakuan rokok. Okay? So kita kena bila kita baca 3 kali, so itu tempoh, kita sebut bacaan tu sebagai tempoh sekurang-kurangnya sempurna rukuk tersebut. So bila kita cakap pasal tempoh ni tak, dia very subjektif. Okay? Jadi kita nak investigate lah, how long does this tempoh ni last. So kita gelar tempoh ni berhenti sekejap tu kan sebagai pemanina ataupun bertenang sebentar, berhenti sekejap. So bila kita nak rokok daripada kita qiyam, so kita bendkan badan kita, so kita berhenti sekejap, lepas tu kita berdiri tegak balik, berhenti sebentar juga, bertenang sebentar juga sebelum kita sujud. Masa sujud pun berhenti sebentar, lepas tu baru kita duduk antara 2 sujud. Okay? So pergerakan dalam solat ni dituntut untuk kita lakukan tumaninah, which is bertenang sebentar ni maksudnya. Cuma dia punya bertenang sebentar tu tempohnya tu tak dinyatakan. Macam tadilah kalau kita repeat bacaan 3 kali tadi tu, yang itu just nice. That is sempurna rukuk. Selain daripada pelakuan yang tadilah dalam 90 darjah, you all boleh lentikkan bahu and then you all akan dapat posisi rukuk yang lebih baik sambil tangan mencengkam lutut. Dan you all boleh rasa otot bahagian belakang kaki tu tegang lah. So that is being stretched. So that is posisi rukuk yang betul. Okay. Disebabkan dia tak boleh ukur, jadi kita nak kajilah kalau dia cepat sangat, ke tengah-tengah, dan kalau dia lambat sangat. So kita kaji dia 1 second, 5 seconds dengan 10 seconds. So kita capture that movement. Okay. So ada juga yang kalau kita rukuk yang betul so ini firman Allah menyatakan daripada surah Al-Qalam ayat 42, ingatlah pada hari kiamat, itu ketika keadaan orang yang sedang ketakutan, yang hendak lari kerana hebatnya huru hari kiamat, masa hari kiamat, mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Okay? So ini kalau maksudnya apa? Kalau kita menunaikan solat tanpa meninggalkan solat, so kita tak akan menghadapi kesukaran ataupun kesusahan masa hari akhirat esok lah. Okay? Alright. Biasalah bila kita buat research tu, bila kita nak start research tu, kita kena study dulu. So bila antara kajian yang kita buat, sebelum masa kami nak kaji pergerakan solat ni, kita dapati orang non-Muslim saya tak ingat kat mana, kita dapat satu paper sebelum kita start the research. Ada satu paper ni, dia menggunakan perlakuan solat untuk rehabilitation proses bagi pesakit stroke. Okay. So nak sembuhkan pesakit stroke,
apa yang mereka lakukan adalah dalam rehabilitasi proses, rehabilitation tu orang tu melakukan pergerakan ataupun perlakuan solat. Kita tak sebut pasal bacaan langsung. Tak ada bacaan langsung. Tapi melalui perlakuan solat tu, pesakit stroke tu lebih cepat sembuh. Okay? So kenapa? Antaranya adalah, so you can see, itu without bacaan. Bacaan tu adalah doa kan. Setiap pergerakan solat tu ada bacaan dia, dan bacaan tu sebenarnya adalah doa setiap perlakuan yang kita buat tu. Jadi just imagine macam mana satu hadiah yang Allah bagi kat kita sebenarnya masa perlakuan solat. So make sure kita semua melakukannya lah. Okay? Right. So pergerakan, ada kajian yang menyatakan bahawa pergerakan rukuk ni menyamai pergerakan senaman dan regangan. Tak adalah sampai berpuluh-puluh, tapi kalau kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan tu, ada setengah cakap tu sampai boleh kurus ke So sebab dia menghampiri pergerakan senaman dan juga regangan. Okay? So kalau senaman tu dia menstabilkan tulang belakang bagi pesakit pinggang. Okay, yang mana dia melatih tulang belakang supaya berada dalam keadaan stabil. So ini antara rahsia perlakuan rukuk tadi lah. So kita nak tengok lah ni. Kita tak tahu lagi tapi kita nak tengok lah. Okay, saya ke bawahkan sikit. Right. So senaman regangan pula dapat membantu meningkatkan kelenturan badan, seterusnya dapat mengelakkan kecederaan. So tadi pergerakan rukuk menyamai pergerakan senaman dan regangan kan. So kalau senaman dia boleh stabilkan tulang belakang, kalau regangan tadi tu boleh meningkatkan kelenturan badan. Therefore boleh mengelakkan kecederaan lah. Alright. So antara kajian lain pula dia dapati ada kesan terputik perubatan dalam pergerakan solat. So you boleh tengok lah. Ada yang cakap dia boleh memperbaiki sistem fisiologi manusia melibatkan fizikal, mental, rohani dan emosi. Ada yang cakap masa kita boleh, ada kajian daripada fizisis bila kita sujud, so dahi kita touch lantai, akan boleh menghilangkan kalau you all tengah sakit kepala. So tanpa perlakuan solat tu, tanpa solat ni perlakuan solat, so you boleh sujud, so cas-cas negatif dekat kepala kita tu akan be neutralized. Ada juga yang menyatakan tersebut lah. Alright, so antara hikmah pergerakan solat ni dalam kesihatan, tadi kita dah sebut kesan pergerakan solat terhadap sakit pinggang. So ini rakan-rakan di Universiti Malaya kaji yang ni saya cakap sebelum tim di Universiti Malaya mengkaji pergerakan solat tu. Itu yang kita dapat research yang menggunakan perlakuan solat dalam rehabilitasi untuk pesakit stroke. Okey, ada juga kesan solat terhadap komposisi tubuh, so kaitan sistem jantung dengan pergerakan solat, dan isyarat otak. Ada juga yang menjalankan kajian berkaitan dengan isyarat otak. So kalau isyarat otak tadi saya sebut kita gunakan motion capture untuk kaji pergerakan. Satu lagi untuk mengkaji pergerakan otot, so kita menggunakan EMG, elektromyografi, myo untuk otot, elektromyografi. So this is nak mengkaji isyarat otak, kita gunakan EEG, electroencephalogram, yang itu EEG. So kajian ni dijalankan oleh Eun Siew Chok. Eun Siew Chok ni juga adalah pelajar PhD, sekarang dah jadi staff dekat biomedical, sebab saya buat PhD lah, biomedical department dekat Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. So dia mengkaji isyarat otak masa kerjakan solat, and it turns out masa iktidal, selepas iktidal dan nak sujud, masa itu otak kita berada dalam tranquility, paling aman sekali. Okay? So kita kiam, lepas tu kita rokok, lepas tu kita iktidal. So iktidal, the next one tu kita nak sujud. So fasa daripada iktidal ke sujud tu, Eun Siew Chok dapati bahawa isyarat otak pada masa tu, otak kita berada dalam keadaan yang paling aman sekali. I mean tranquility. Okay. Apa lagi aktiviti otak pergerakan solat dan perbandingan dengan pergerakan senaman. Okay, so ini ada dua orang yang ni, mungkin ada yang terbaru yang melakukan kajian ni, tapi tak banyak sangatlah kajian berkaitan dengan pergerakan solat.
Okay, ni tadi. Tadi bila saya sebut pasal EEG tadi tu kan. So EEG ni adalah brainwave dekat otak kita. Saya harap saya sebut EEG ni ramai yang tahu Okay, so kita ada 4 brainwave dekat otak kita yang kita boleh measure. Okay, electrical signal yang kita boleh measure. So 4 brainwave tu adalah theta, delta, alpha dengan beta. So dalam 4 ni, ya orang rasa kan masa kita tidur aktiviti otak kita bergerak. Masa saya tengah bercakap ni pun saya tutup mata, saya buka mata, aktiviti otak itu kita boleh trace aktiviti otak tu. So tapi ada this 4 brainwave yang kita boleh detect. Alright, so yang paling rendah sekali yang mana? Frekuensi dia, bila dia cakap pasal wave kan, wave tu related dengan frekuensi. So frekuensi mana yang paling rendah sekali? Beta. Delta. Ada yang cakap theta, ada yang cakap delta, ada yang cakap beta. Yang mana rasanya? Delta Delta tu frekuensi dia yang paling rendah sekali lah. Okay, so the amplitude dia tu kalau kita tengok amplitude, banyak juga yang sains sebut ni amplitude ni Okay, so this is the amplitude. Amplitude dia ni yang paling besar sekali dalam gelombang delta ni lah. Dan dia juga yang paling slow. Gelombang yang paling perlahan sekali lah antara 4 gelombang ni. So kalau kita boleh tengok, kalau delta yang paling slow, yang paling laju yang mana? Macam beta. 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 Pendek. Opposite kan? Opposite dengan delta. So beta tu frekuensi dia yang paling tinggi lah. So delta ni dalam 3 Hz macam tu. Okay? 3 Hz dan lebih rendah. Kalau beta ni yang paling laju tu dalam 14-15 Hz macam tu lah, 14 Hz. Okay, dan ke atas. So tu yang paling laju lah. So kalau kita buat fast activity kalau orang yang anxious, kalau kita tutup mata dengan kita buka mata, so kita boleh dapat kalau kita letak EEG, so kita boleh dapat bacaan yang berbeza. Okay? So kalau kita tutup mata, so kita boleh brainwave kita berada dalam keadaan alpha ni lah, bukan tidur dalam, kalau kita tutup mata je dia macam dalam relaxing state, brainwave tu dalam range of alpha lah. So kalau kita buka mata, kita brainwave tu akan bergerak lebih laju lah. So orang kata kalau orang yang anxious yang macam macam ni dia sentiasa aware dengan dia punya persekitaran, dia tu anxious ni orang. So kalau kita ambil dia punya signal, so dia berada dalam this kategori beta lah. Okay. Kalau macam saya sekarang, saya tengah bercakap sambil berfikir, so my brainwave will be dalam alpha state lah. Okay. So ini kajian yang telah dilakukan oleh Ernst Richards, macam mana this brainwave relate to pergerakan solat. Okay. Right, so bila kita nak kaji pergerakan solat tu, saya ada lagi dalam 20 minit. So bila kita kaji pergerakan solat tu, kita kena ada subjek subjek tu manusia. So staff di pusat pengajian sains matematik pada masa tu, sekarang ni JSM. So ada staff daripada umur 21 tahun sampai umur 57 tahun. Yang melibatkan diri. So purata berat dia dalam 68 dengan tinggi dalam 1.6 meter. So kita minta setiap subjek ni melakukan pergerakan solat, pergerakan rukuk yang betul lah. Okay. And then kita rekodkan kurang pada 1 saat, yang itu yang macam patut ayam, dia rukuk patut bangun. Dia buat pelakon rukuk patut dia bangun. Tu kurang pada 1 saat. Patut antara 1 dan 10 saat. So kita timekan dia rukuk pelan sampai dia rukuk, lepas tu dia bangun semula dan lebih daripada 10 saat. So kita tengok tiga-tiga, kita comparekan, kita bandingkan tiga-tiga kedudukan ni lah. Okay. Dan bila dia rukuk tu, kita gelar itu sebagai kedudukan yang stabil lah, sebab dia dah stop. Lepas tu nanti baru dia extend ataupun dia balik kepada kedudukan asal. Okay.
So kita setiap orang buat 5 percubaan. Biasanya kalau pergerakan kita ni, let's say saya bergerak daripada point A ke point B, sekali saya buat, dia takkan sama dengan and then saya time masa dia, for example. Lepas tu the second time saya buat, saya bergerak dari point A ke point B, masa dia takkan sama. Okay, so setiap pergerakan yang kita buat ni biasanya dia tak akan sama lah. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena ambil average. Okay, kalau matematik kita kena ambil average lah. So kita buat 5 percubaan. Alright, so macam tadi kita letak kamera, lepas tu kita capture movement dia, nak letak kamera, so kita boleh dapat all these titik-titik kita panggil anatomical points kat sini kita ada letak marker lah, sebab marker ni ada reflector dan marker ni boleh reflect kepada kamera boleh nampak. That's why kita boleh buat proses digitization lah. And then macam biasa kita buat mathematical modelling untuk kita nak tengok output dia lah. So ini kalau masa kita nak model come out with the equation, so kita anggarkan yang paling senang lah, sebab tak hanya sendi pinggul sahaja yang berlaku, pergerakan yang lain tu kita boleh anggapkan dia sebagai satu sendi yang satu segmen yang tak ada sendi. Okay? So kira ada satu sendi je lah dekat sini je lah. Okay? Sebab tu kita boleh lakukan pergerakan membongkok. So hasil dia kita dapati daripada berdiri tegak, lepas tu ni proses dia membongkok, okay, sampai dia berada dalam kedudukan stabil, fasa stabil, ni dalam kedudukan rokok. So lepas tu dia bangun semula lah. Okay. So yang ni kita ambil, yang ni tempoh ini kerangka masa ke 150. So yang ni dalam lebih daripada 10 seconds ni, sebab dia tadi kita ada tiga keadaan tadi kan. So yang ni kita nak tengok keadaan yang lebih stabil lah, yang slow motion. Alright. So kita boleh bahagikan kepada 3. So yang pertama berdiri tegak, lepas tu dalam kedudukan rokok stabil, lepas tu dia balik kepada kedudukan asal dia. Okay. So so sebelum mencapai fasa stabil ni, biasanya toraks badan kita, tangan dengan pinggul akan melakukan ekstensi. Okay, ni tangan kita, okay, tangan dengan badan akan membongkok, itu kita kata dia melakukan fleksi. Okay. Dan ekstensi pula, masa fasa ekstensi, masa kita nak berdiri tegak balik, yang melakukan banyak kerja adalah kepala, leher dan lutut. Okay. Manakala sendi buku lali ni dia melakukan plantar fleksi. So ni plantar fleksi yang ni lah. Okay. So, sebab dia nak menstabilkan bila kita melakukan pergerakan, so nanti kita terjatuh. So automatically Allah dah jadikan dalam badan kita ni, automatically semua segmen dalam badan kita akan bertindak nak stabilkan badan kita. So sendi buku lali melakukan plantar fleksi. Okay. So kita boleh, masa you all boleh berdiri buat pelakon rokok. So masa you all betul-betul melakukan rokok dan you all nak bangun semula tu, so you all boleh rasa sebenarnya tapak kaki you all tu melakukan plantar flexion lah kita panggil, okay, supaya you all lebih stabil dan adaptasi berlaku dekat shoulder lah. Alright. So bila kita tengok pada masa, so kita dapati masa yang diambil oleh setiap segmen ni berbeza. Okay. So saya cepatkan lah. So let's say kita ada segmen pinggul, kepala dengan toraks ni. So dia lebih mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan segmen tangan. So kalau nak tahu kenapa, sebab segmen dia adalah lebih besar lah. So bila segmen tu lebih besar, so dia nak mencapai kestabilan, dia ambil masa yang lebih lama. Right, so ni yang data yang kita dapat. So dalam fasa stabil lebih dari 10 saat, masa rokok lama berbanding dengan rokok yang patuk ayam ni sekejap je dah bangun. And then kita dapati, kalau tengoklah kan, semua yang ini dia makan masa lebih lama daripada yang patuk ayam tadi tu lah. Okay, dan sudut dia nak lebih kurang, tapi dia ambil masa yang lebih lama. So kita tengok apa kesan dia. It turns out kita boleh kaji daya yang bertindak. Okay, saya cepat kan. So kita dapati daya yang bertindak tu dalam fasa fleksi tu, masa kita baru nak kita baru nak rokok.
And then fasa ekstensi tu kita nak balik-balik kepada kedudukan berdiri. So kalau rokok kita nak berada dalam posisi iktidal lah. Okay, so daya yang bertindak dalam fasa ekstensi tu dia lebih besar daripada fleksi. Sebab apa? Sebab bila kita nak berdiri balik tu, so kita defy gravity kan, kita against the gravity. So daya yang bertindak tu lebih besar berbanding dengan bila kita melakukan rokok ni lah. Okey, dan bila kita tengok yang ni sebenarnya yang kita berminat bila kita nak tengok dalam fasa stabil tadi tu, masa kurang pada 1 saat dengan masa lebih daripada 10 saat, so kita dapati daya yang terhasil adalah contohnya kita boleh tengok daya di paksi X, kita boleh tengok daya di paksi Y. Okey, so purata daya yang bertindak masa fasa stabil adalah lebih daripada 1 saat, lebih besar banding dengan kalau kita rokok dengan betul tadi. So kalau kita rokok patuk ayam, so daya yang bertindak masa fasa stabil, so daya tu saya tunjuk graf dia, daya tu lebih besar. So kalau kita tengok dia punya daya maksimum tu 2:3 So, daripada graf ni kita boleh nampak ni masa stabil, fasa stabil tu maksud kita rokok. So sebelum kita nak rokok ni patuk ayam, ini rokok patuk ayam, ini rokok dengan betul bersama Tok Maninah. So kita dapati masa kita rokok tu daya yang terhasil adalah sifar berbanding dengan masa kita buat rokok patuk ayam tadi tu lah. Okay. So daripada sini kita boleh nampak yang natijahnya bila kita solat dengan betul, itu yang Rasulullah sebut tadi kan, kita mencuri dalam solat. So mencuri itu sesuatu yang tak baik. So kalau kita solat juga tapi kita tak melakukannya dengan betul. So ini kesan dia lah. So daya yang terhasil di bahagian belakang kita adalah lebih tinggi berbanding dengan daya yang terhasil kalau kita melakukan rokok yang betul. Okay? Daya dia sifar lah. So dengan rokok yang betul, yang sempurna tadi kita sebut, selain daripada perlakuannya adalah dengan melakukan Tok Maninah. Okay, so just imagine kita tak tengok lah pula Tok Maninah masa sujud ni, bukan kita tak tengok, kita collect juga, tapi ada banyak kesilap, ada banyak interference lah sebab kita bend kaki kita tu so ada banyak interference. So tapi kita boleh conclude dengan melakukan Tok Maninah, sebenarnya ia mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri lah, pada tubuh badan kita. So now ini baru perlakuan so kita nak tengok juga apa jadi pada otot-otot kita. Okay, so saya ada lagi dalam 15 minit, less than 15 minit. Okay, yang ini saya skip So kalau ikut hukum Newton kedua pun daya force equals to MA, dan dia berkadar songsang dengan masa kan. So daripada sini pun kita boleh tahulah kenapa bila kita ambil masa yang lama, daya yang terhasil tu lebih kecil lah. Okay, so saya nak skip that. Alright, so yang ini yang selari dengan otot rehat yang Prof Fatimah sebut Profesor di Universiti Melayu, selari dengan fenomena otot rehat. So kalau kita nak rehat, kita tidur kan. So kalau kita nak rehatkan tulang belakang kita, especially di bahagian lambar ni, ingat L4, L5 ni, kalau kita nak rehatkan tulang belakang kita ni, solatlah. Sebab masa solat ataupun untuk non-Muslim, perlakuan masa rukuk itu adalah waktu rehat bagi otot tulang belakang kita. Okay? Alright, so kita nak tengok pula, yang ni saya cerita ringkas dulu. So kita nak tengok pula apa berlaku dekat otot kita. So otot kaki sebab bila kita rokok kita tengok kesan pada otot kaki. So kita tengok ada otot pada rectus femoris, okay, dengan bicep femoris. So rectus femoris kalau di segi siapa yang bersukan tu, biasanya kita akan sebut quadriceps dengan hamstring kan. So quadriceps tu adalah otot di bahagian depan kaki kita. So rectus femoris ni adalah otot di bahagian depan kaki kita. So bicep femoris ni otot di bahagian belakang kaki kita. So tadi bila kita rokok, so bicep femoris ni dia sepatutnya buat kerja lah. So otot ni sepatutnya dia buat kerja bila apa-apa perlakuan kita buat, otot ni patutnya buat kerja yang sepatutnya.
Tapi kalau kita buat yang tak sepatutnya, kita menyebabkan otot ni keletihan sebab dia melakukan kerja yang lebih yang tak sepatutnya. Okey, jadi yang ni kita nak tengok solat mengikut sunnah dengan solat tak mengikut sunnah. Kenapa mengikut sunnah tu mendatangkan kebaikan kepada kita? So kita nak tahulah. Macam kalau kita bersedekah kan, what if kalau bila kita melakukan sedekah je, masa tu turun daripada langit ni, kotak-kotak hadiah ni turun dekat kita. Mesti kita suka sebab kita nampak kan, bila kita buat sesuatu yang baik, kita nampak ada reward dia. So sama juga dalam kes ni, sunnah Rasulullah, kita dicadangkan kan untuk melakukan sunnah. So kita di segi sains kita nak investigate kenapa pelakuan sunnah ni adalah yang baik. Jadi kita nak tengok berkaitan dengan posisi solat yang ikut sunnah dengan solat yang tak mengikut sunnah. Okay, so kita nak tengok pelakuan solat tu lah. Alright, so tadi kita tengok otot dekat peha, bahagian depan, dengan bicep femoris bahagian belakang, dengan tibialis otot di bahagian kaki. Okay, tibialis ni di bahagian depan dan otot gastrocnemius ni otot di bahagian belakang. So gastrocnemius ni biasanya yang kat sini lah, yang semua boleh nampak ada otot dekat belakang. So that is gastro. Yang bahagian depan ni adalah ni bahagian depan ni adalah tibialis. Okay, dekat otot tibia lah. So namanya otot tibialis. Alright, so kita gunakan alat EMG, elektromyografi. So myo ni adalah otot. Kita nak dapatkan signal elektrik daripada otot-otot badan kita. Tapi bukannya kita bagi kejutan elektrik ke, tak ada. Kita just letak satu elektrod. So dekat situ dia boleh capture dia boleh capture isyarat ataupun aktiviti otot. Dan dia tak membahayakan, dia tak menyebabkan kejutan elektrik, tak ada sambung ke elektrik ke apa, tak ada. Okay, so kita hanya letak di elektrod ni dekat atas kulit kita dan kita boleh dapat aktiviti otot tu lah. Tapi kalau otot tu kalau macam ni otot ni, macam otot yang lateral medialis ni letak di belakang, jadi kita tak nampak, kita tak boleh dapat lah. Kita kena make sure ambil yang betul-betul dekat sisi bahagian lateral ni, baru kita boleh dapat lah. Okay. So yang otot yang bahagian deep di bahagian belakang tu kita tak dapat, kita boleh dapat otot yang di bahagian superficial sahaja. Alright, so ni data, raw data yang kita tak filter pun. Okay, so kalau masa qiyam, so kita dapati masa qiyam tu berdiri tegak. So kalau kita berdiri tegak, so apa yang membantu kita untuk berdiri? So otot daripada gastrok ni, yang ini yang membantu kita untuk berdiri tegak. So kalau masa qiyam, ni solat MS ni solat mengikut sunnah, solat TMS ni solat tidak mengikut sunnah. Okay. So kalau kita tengok masa kita berdiri, memang gastrok akan membantu kita, warna purple ni. Gastrok ni akan membantu kita berdiri. Dia menyokong supaya tubuh badan kita boleh berdiri. So dia melakukan kerja lah. So kalau dia melakukan kerja, kita boleh tengok dia dalam 4 ke 5 volt. Okay. So ni bila dia melakukan kerja, tetapi kalau kita melakukan qiyam yang tidak mengikut sunnah, contoh tak mengikut sunnah tu apa? Bila kita berdiri tu, kaki kita tu, kita bukakan kaki kita tu lebih lebar daripada bahu kita. Okay? Kita buka kaki kita dengan lebih lebar lah. So itu yang kami collect masa this activity, masa eksperimen ni lah. So kalau kita tengok, bila kita tak mengikut sunnah masa qiyam, apa jadi? Daya otot gastrok lebih tinggi berbanding berapa kali ganda tadi, dalam 2 kali ganda ataupun lebih daripada 2 kali ganda. Okay? So ini dalam 10 ke 12. Tapi masa dia buat kerja yang betul, sepatutnya dalam 4 ke 5 volt sahaja. So bila kita melakukan solat yang tak mengikut sunnah, otot kita perlu buat kerja lebih. Kita tak nampak tapi this is behind it lah bila kita record. So otot perlu melakukan kerja yang lebih. Alright, so bila kita rukuk pula, bila solat mengikut sunnah ni, bila kita rukuk, so yang buat kerja adalah bicep femoris. Okay? Bicep femoris ni yang duduk dekat mana tadi?
bahagian belakang tadi kan, tadi saya sebut kalau kita melakukan rukuk, tangan mencengkam kepala lutut, lepas tu badan kita ni, kita lentikkan badan kita, so kita akan pastikan belakang kita lurus. Dan bila kita cengkam kepala, tangan mencengkam kepala lutut, kita boleh rasa otot di bahagian belakang kaki itu tegang. Okay? So maksudnya dekat situ bicep femoris tengah buat kerja lah. So itu memang tugas bicep femoris. Okay, dia adalah tulang extensor. So dia kena buat kerja. So masa perlakuan, masa rokok mengikut sunnah, rokok yang betul, okay, so daya yang dihasilkan ni lebih kurang dalam ini sampai masa kita rokok dalam 40-50 lah. Okay. So bila, tapi yang minimum masa kita ini bila kita bangun semula bila kita bangun semula ni dalam daripada dia kita berdiri, lepas tu kita flex rokok, lepas tu kita berdiri balik, so ni yang tinggi. So masa perlakuan rokok yang betul tu, dia daya otot bicep femoris ni berada dalam 10 volt, 10 milivolt. Tapi kalau kita melakukan rukuk yang tidak mengikut sunnah, so daya yang dihasilkan ni lebih kurang 4 ke 5 kali ganda. Okay, so otot kita jadi lebih letih lah sebenarnya. Sepatutnya tadi kita sebut solat ni adalah satu perlakuan yang menghampiri senaman dagangan kan. Tapi gangguan sikit. Tapi bila kita melakukan solat yang tidak mengikut sunnah, otot-otot kita melakukan kerja yang lebih, okay? yang tak sepatutnya. Okay, so kesian kat otot kita. So kalau kita melakukan solat mengikut sunnah, jadi kita tak memaksa otot kita untuk melakukan kerja yang lebih lah. Okay, so sama juga dalam iktidal tu pun masa kita berdiri, so kita boleh tengok daya gastrok ni lebih tinggi. Kalau yang ni dalam 3 ke 4, so yang ni dalam 4 kali ganda. Okay. Alright, so sama juga dengan sujud, tapi sujud ni ada interference juga. So saya rasa saya boleh dah 6.26, ada lagi 2 minit je. So saya boleh summarizekan, saya skip all this. So bila it turns out, bila kita melakukan solat mengikut sunnah, mengikut posture yang betul, melakukan iktidal, melakukan tumaninah, berhenti sebentar, bertenang sebentar dalam setiap kelakuan, dan juga melakukan solat mengikut sunnah. So sebenarnya otot kita tak perlu melakukan extra work. Okay, dia hanya melakukan tugas tapi tak perlu melakukan extra work. So dengan kata lain, kita boleh kata kalau kita melakukan pelakuan solat dengan betul dan mengikut sunnah, so kita boleh memanfaatkan otot kita dengan lebih baik lah. Jadi otot-otot kita tak perlu melakukan kerja dengan kerja yang lebih lah. Okay? So itu kajian biomekanik yang kita tak nampak, tapi kita boleh melalui kajian saintifik, so kita boleh huraikan daripada aktiviti seharian kita lah. Okay? Ada beberapa ayat juga yang yang daripada firman Allah yang menyatakan bahawa wahai orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah. So maksudnya lakukanlah solat. Okay, surah Al-Hajj ayat 77. Okay, dan sabda Rasulullah juga ketika mengajar seorang sahabat bersolat, bila yang ni ceritanya bila sahabat tu solat tapi Rasulullah suruh dia repeat balik. So ketika Rasulullah mengajar sahabat bersolat, so Rasulullah bersabda, rukuklah kamu sehingga kamu berada dalam keadaan yang tenang dalam rukuk. Okay, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, so hari ni saya tak panggil Mahir Zain, so you boleh cari lagu Subhanallah. So saya akhiri kuliah kita dengan klip video daripada Mahir Zain, Subhanallah. So you boleh cari sendiri. So lepas ni nanti saya akan muat naik kuliah ni, macam saya sebut tadi, saya akan cut short, pendek-pendekkan, dan you all boleh tengok semula lah. Okay, nanti saya akan masukkan dalam perbincangan dalam ikut folio a few questions yang saya akan letak, dan you all boleh
boleh bincangkan di situ lah. Alright, so kita ada lagi dalam beberapa minit, ada soalan? Ada yang nak tanya soalan? Tanya okey, Doktor. Okey. Yang lain ada nak tanya soalan? Doktor, Ada saya, ya. nota untuk Silakan. sains tauhidik ni dekat UKM Folio tak ada lagi lah. Macam saya sebut tadi awal kuliah tadi, saya tengah nak memendekkan video tu. Sebab video tu panjang 1 jam setengah yang dalam kuliah yang sebelum ni. So saya sedang memendekkan, nanti saya akan letak short video dekat dalam UKM Folio. So akan jadi beberapa video pendek lah. So that you all boleh tengok, bila you all nak tengok tak adalah terlalu panjang. Bila terlalu panjang, video tu akan jadi besar. So saya pendekkan. So lepas ni saya akan masukkan. Okay. So ada soalan lagi ke? Doktor, Ya. doktor boleh tak masukkan slide je? Boleh? Saya bukan sepatutnya. Video saya, dengan slide. Yes, betul lah, saya akan masukkan video dan saya akan masukkan slide dulu. Oh, okey. Okey. Terima kasih, Doktor. Sama. Apa lagi saya nak buat? Nanti lepas ni dah minggu kedua. So by end of this week saya akan letakkan refleksi awal. So itu tugasan pertama. Refleksi awal is a journal reflection. So hopefully nanti please saya akan bagikan satu tempoh untuk you all jawab lah. Okay. Saya harap pelajar first year kalau ada problem you all boleh message saya, nanti saya boleh share link macam mana untuk upload you all punya bahan. Okay. So ada lagi soalan? Saya nak tanya. Okay, silakan. Saya nak tanya kalau contohnya kan, antara macam contohnya kalau kita nampak macam contohnya, kalau orang yang contohnya sakit lutut ke macam tu kan, adakah kemungkinan dia punya rukuk tu macam tak sempurna ataupun macam mana? Sebab tadi kan ada kata macam daya dia akan meningkat ke kalau tak sempurna. Adakah kita boleh kaitkan juga? Okay, it's a very good question. So bila orang tu sakit lutut, macam dalam kuliah minggu lepas kan, kita sebut bila orang tu sakit lutut banyak faktor yang mempengaruhinya lah. Saja nak share, saya ni pun baru operate lutut juga. So it turns out doktor buat MRI nanti saya boleh ambil klip video daripada MRI tu, saya boleh share dengan you all. Banyak faktor yang mempengaruhi sakit lutut ni. So tak semestinya pelakon solat tu lah, tapi mungkin pelakon solat tu boleh membantu. Tapi pelakon solat yang macam yang rukuk tadi tu, dia memberi tulang belakang kita rehat, L4, L5 tadi. Okay, keadaan rehat kepada tulang belakang. Tapi yang berkaitan dengan sakit lutut tadi tu, banyak faktor mempengaruhi, antaranya adalah ligamen dia ke, ACL dan PCL yang menyambungkan ligamen tu adalah yang menyambungkan otot dengan tulang. Kalau dia aktif sukan ataupun kita tersilap posture, selalunya disebabkan oleh sukan lah. So ACL ataupun PCL, ACL tu kita boleh panggil ligamen bahagian depan yang menyambungkan otot dengan tulang, dan PCL tu posterior, dia menyambungkan bahagian belakang dengan tulang. Okay? Macam getah lah. Kalau saya ada pen, saya ambil getah daripada depan daripada kiri pergi ke kanan. Macam di peha kita, yang ni lutut kita kan, tulang dekat pelvic dengan assist, sebenarnya assist kat pinggang kita ni. So ada tali ni kita boleh ikat bahagian depan dan satu tali kita ikatkan ke bahagian belakang. So that is PCL bahagian belakang, posterior, bahagian depan ACL. So yang itu mungkin putus bila orang kata sakit lutut. Ataupun mungkin disebabkan oleh liquid antara ada dua kondals, yang minggu lepas saya dah sebut ada dua kondals ni kan. So kita ada satu macam sponge, liquid tu, yang meniscus tu, dia terletak di antara dua kondals ni. Bila yang orang tu selalu sebut minyak kelinci habis kan. So yang itu dia dah haus. Maksudnya the liquid ataupun meniscus tu dah kering. So yang itu menyebabkan berlaku geseran antara dua kondals lah, yang itu menyebabkan punca sakit lutut. Dalam kes saya, alhamdulillah doktor tengok masa tu ACL intact, PCL intact, otot semua okey, meniscus cantik lagi. Tapi ada masalah lain pula, whereby dekat tulang rawan tu, antara dekat kondal tu dekat tulang rawan tu, dia jadi macam isi kelapa tau. Isi kelapa yang dia dah, ataupun biskut, kalau you all selalu makan biskut kering tu kan, you all rendam dalam air,
nanti lama-lama biskut tu kembang kan, bahagian lapisan atas itu macam nak terlekang. So itu apa yang berlaku dekat lutut saya. It turns out doktor kata itu disebabkan kecederaan lah. 3 years ago saya jatuh tangga, masuk besi dekat kaki. Jadi doktor kata mungkin menyebabkan kecederaan di tulang rawan. So ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi sakit lutut lah. Tapi tak boleh dinafikan juga. Mungkin one of you boleh study in the future. Kalau kita nak mengelakkan sakit lutut ke whatever, so mungkin pelakuan solat tu boleh membantu. So boleh buat research, boleh buat next research lah. Tapi itulah kita tak semestinya salah pelakuan solat tu menyebabkan sakit lutut. Tak semestinya lah, banyak faktor lain yang menyumbang. Dan kena ingat sendi lutut tu adalah tadi gastrok dengan tibial tadi tu menyambungkan lutut dan juga daripada tulang femoris ataupun peha kita tu. So tulang lutut tu yang bekerja, sendi tulang lutut tu yang bekerja untuk menampung berat badan kita. Okay, so sendi tu banyak melakukan kerja lah. So that's why banyak kecederaan berlaku dekat bahagian lutut lah. Okay, ada soalan lain lagi? 6.35, kita dah extra 5 minutes. Ada soalan lain lagi kan? Saya nak tengok kalau dekat chat ada lagi yang nak tanya. Okay, ni yang tadi tak ada. Alright, okay, kalau tak ada. So saya stop kat sini. Alright. So kita jumpa minggu depan, bukan minggu depan, hari Selasa kan, hari Khamis. Hari Khamis Datuk Yusof akan bagi lecture. So saya akan letakkan akan amend sikit Yok punya performa tu, jadual kuliah tu. So saya dah bagi kuliah last week dengan hari Selasa. So next week Datuk dan juga hari Khamis dia Datuk, dan following the other 2 weeks Datuk akan bagi lecture lah. Okay? So terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih doktor. Sama-sama.